Pagi-pagi macam ni kan. Kelas banyak. Okey, baik. Kita akan buat satu lagi sambungan sikit lagi tapi masih menggunakan kemahiran yang lepas. Saya tengok ramai tak hantar, tak berapa ramai yang hantar graf yang saya minta awak buat tu. Okey, saya tak tahu siapa nak kata, tak tahu siapa awak tak hantar tapi tak ramai lah hantar. Ada juga yang hantar. Um, jadinya yang penting tu yang sebelum ni yang kita lukis graf tu 4 markah tu. Sangat penting. Sekarang hari ni kita nak belajar 2 markah. Soalan yang sama, soalan tu lukis graf tu soalan A. Okey, katalah soalan A. Contoh 8A kan. So 8 kita dapatkan 8B. Dia akan minta dia dia minta kita buat satu garis lurus kat graf tu. Okey. Saya tunjuk kat awak sebab saya sebenarnya soalan tadi dah tak clear, saya salin balik soalan. Tajuk dia adalah macam kita penyelesaian fungsi trigonometri. Okey, dengan menggunakan graf. Dengan menggunakan graf. Okey, so awak boleh salin ke apa kan. Okay, penyelesaian fungsi trigonometri dengan menggunakan graf. Okey, baik. Jadi, kita ada soalan kita yang, soalan dia adalah yang pertama adalah nombor 1. Ni soalan 1. Soalan yang pertama adalah soalan yang kita buat minggu lepas. Macam kita ulang kaji balik lah. Yang first soalan ni adalah lakarkan graf y equal to 2 sin 2x untuk kosong x sampai 2 pi. Okey, penuh lah tu. 2 pi tu penuh lah. Pi tu separuh. Okey. Okey, baik. Ini nombor soalan yang pertama kita minta. Jadi kita akan guna kemahiran kita yang lepas. Jumaat lepas kita belajar macam mana kita perlu lukis balik benda ni. Lepas tu dia akan lanjutkan soalan kedua. Okey, dia akan lanjutkan soalan kedua. Soalan kedua dia akan tanya lagi. Tadi soalan 1 ni 4 markah. Soalan nombor 2 ni seterusnya. Okey, ni soalan SPM nya level lah ni. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama. Paksi yang sama. Okey. Paksi tu juga maksud ataupun dekat graf kita yang kita lukis tadi tu. Lukiskan. Betul ke tu lukis? Lukiskan suatu garis lurus. Suatu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Yang sesuai. Yang sesuai. Untuk mencari bilangan. Bilangan apa? Bilangan penyelesaian. Okey, bilangan penyelesaian. Penyelesaian. Okey. Bagi persamaan. Okey. Lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Dia bagi persamaan lah. Ni persamaan dia. 2 pi sin 2x. Okey. Sama dengan x tolak pi. Okey, sama jugalah untuk kosong x sama dalam kurungan, dalam keadaan dalam kawasan kosong sampai 2 pi. Okey. So, last kali dia kata nyatakan bilangan penyelesaian. Okey. Okey, baik. Setakat ni awak ikut tak? Setakat ni okey tak? Cuba awak raise hand set nak tengok. Setakat ni okey tak okey?
Okey. Jadi sangat penting kita mengetahui pelajaran yang lepas. Okey. Itu apa pelajaran lepas? Kita lukis graf. Yang nombor satu tu. Lakarkan graf tu. Okey, kalau awak tak masuk ke atau awak tak ingat ke, awak boleh rujuk video. Video saya tak buka kat YouTube tau. Siapa nak saya akan hantar. Ada 3 4 orang dah minta. Cikgu ada tak video yang mana minta tu, saya ingat dia study lah kot. Dia minta balik video tu. Jadi saya tak buka kat YouTube. Okey. Uh, tapi siapa nak boleh bagi tahu, saya akan hantar terus dekat awak lah. Secara Telegram awak. Okey, tu kalau awak nak study balik. Baik. Untuk hari ni, kita kena gunakan kemahiran yang sama. Apa benda apa mesin-mesin ni? Kenapa tak bubuh? Tak dan lah. Aduh, lah ni tak dan dah nak buat, nak upload kat YouTube pun tak dan dah sekarang. Banyak kerja. Alright. Semua video saya yang minggu lepas lah, Form 4 punya, Form 5 punya, semua saya tak masuk. Minggu lepas saya tak masuk. Saya rasa lah. Kalau ada pun satu, dua macam tu je lah. Satu kalau ada. Tapi saya rasa saya tak masuk lah. Okey, baik, tak apa, tinggal yang tu dulu, nanti saya akan, sebab saya dah bila saya tertinggal seminggu 2 minggu tak masuk video, saya dah malas saya malas, jadi malas terus nak masuk. Okey, tapi tak apalah, siapa nak saya terus pergi kat ni, saya hantar terus kat dia lah. Baik. Seterusnya, tadi yang nombor satu tu kita lakarkan graf kan. Dah lakar graf, lepas tu yang ni yang kedua hari ni. Yang ini kita nak belajar part nombor 2 hari ni. Semua soalan saya tunjuk, kita nak belajar yang part nombor 2. Iaitu macam mana kita nak selesaikan kalau ada persamaan lain. Okey, seterusnya dengan menggunakan part C yang sama, lukiskan satu garis lurus. Kita lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Apa maksud mencari bilangan penyelesaian? Bilangan penyelesaian tu bila hampa buat satu, mula awak buat awak punya graf asal, iaitu yang kita bagi mula-mula tu, sin ke, cos ke, tangent. Lepas tu kita buat satu garis lurus. Bila kita buat satu garis lurus, yang mana ada persilangan titik-titik tu, yang mana titik-titik terkena tu, itulah bilangan dia, bilangan penyelesaian dia. Okey? Jadi kita contoh. Saya buat contoh sikit kat sini. Katalah kita lukis, katalah di sign kan. Katalah di sign. Lepas tu awak buat garis lurus. Ni garis lurus. Ni garis lurus jadi macam ni. Jadi berapa bilangan penyelesaian dia? Berapa bilangan penyelesaian dia? Satu lah. Sebab satu je bersilang kat situ. Okey, satu je. Tapi kalau kita buat garis lurus macam ni, berapa bilangan penyelesaian dia? Sini kena satu, sini kena dua, sini kena tiga. Bilangan penyelesaian dia ada tiga. Maksudnya yang bersilang tu semua bilangan penyelesaian lah. Okey, boleh? Okey, baik. Sekarang ni kita nak buat tu lah. Sekejap lah. Baik, kita kena buat apa yang mula-mula? Ya, kita kena lukis dulu. Yang first ni. Okey, saya harap awak boleh lukis lah. Dah ajar lah macam mana nak buat kan. Okey, yang ni graf apa? Graf sin. Tapi sambil-sambil tu boleh ulang kaji lah. Saya cari tempat sikit. Kat bawah ni lah. Okey, so graf dia adalah Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, kosong X sampai 2 pi. Okey, sampai 2 pi itu penting tu. Okey, lepas tu saya buatlah satu garis. Okey. Lepas tu sekarang ni saya nak buat sign lah, graf sign saya. Tapi saya tak perlu buat tengok lah. Saya highlight ni. Yang ini dia akan jadi dia punya apa? Dua ni akan jadi apa? Ni pelajaran yang lepas ni. Dua akan jadi apa? Dia punya CY. kembangan dia. Pak CY dia. Okey, berapa dia berkembang kat mana kan? Jadi katalah saya pakai pen warna ni. Jadi saya katalah saya letak sini. Ini dua lah. Maknanya sini pun dua. Okey. So sini
Masa kita punya kita punya graf tu dua lah. Okey, lepas tu kembangan dia. Sekarang ni kita ada sampai 2 pi kan. Jadi kita tanda lah, senang. Kita tanda 4 terus. Okey, sini 2 pi. Sini mestilah pi. Okey, yang penting ada 2 tu tak apa dah. Yang tu nak bubur-bubur lah. 3/2 pi dengan pi/2 tu nak bubur tak bubur tak apa. Okey, sekarang ni saya pun perlu berapa ekor ular untuk semua ni. 2. Ya, sebab kat sini ada 2. Okey, 2 ekor ular. Ni kalau awak ingat pelajaran yang lepas lah, 2 ekor ular ke, 2 mangkuk ke, ataupun 2 highway. Okey, jadi saya pun pakai pen colour apa pen merah. Okey, baik. Sekarang ni saya nak kena lukis ular tapi 2 ekor dalam tapi kena cukup lah. So dia tak ada negatif apa-apa, dia positif. Jadi saya, okey, seekor. Alamak, besar sebelah. Okey, nampak macam besar pula. Boleh lah. Okey, tapi yang penting ni lah. Okey, cukup kita punya 2 pi. Dah sampai 2 pi, ada 2 ekor ular dah. Okey. Apa lagi kita nak lengkapkan graf ni, kita letaklah sini Y, sini X. Okey. Lepas tu, itu je lah. So, ni soalan kita menjawab soalan kita yang pertama. Soalan 1. Dia lakarkan graf 02 sin 2X. Jadi, siap dah lah. Yang ni lah. 2 sin 2X nombor 1. Setakat ni okey. Boleh. Okey, saya harap awak boleh lukis graf ni ya. Awak tak boleh lukis graf ni, habislah. Kita dah awak akan buang 6 ke 7 markah ni. Ni sekali ya. Soalan yang macam ni, 1 dengan 2 ni, dia gabungan soalan ni. Dia tak beritahu sini 4, sini 2 tak. Tak tahu. Kadang-kadang dia bagi semua ni 7. Ataupun kadang-kadang semua ni 6. Sebab dia markah ni 10, yang 3 atau 4 lagi tu untuk proving. Mungkin ni kertas 2. Okay, identity trigo. Asas identity tu akan dia bagi dalam 3 atau 4 markah lah. Okey. Yang ini satu part. Kadang-kadang yang ni part A, kadang yang ni part B. Dia selalunya ni part B lah. Part A tu proving. Part B ni dalam 6 ke 7 markah. Kita sedang berjuang untuk 6 ke 7 markah ni. Okey. Ramai yang tewas dengan soalan ni ya. Sebab tak boleh lukis lah. Macam-macam lah. Okey. Jadi bagi saya soalan ni ada 10. 6 ke 7 markah awak boleh dapat. Dengan syarat awak boleh lukis dulu. Okey. Boleh lukis dulu. Awak boleh lukis graf ni. Awak dapat 4 markah. Dalam tangan. 4 markah. Okey. Dia tengok je betul. Betul awak punya ni graf scene ni betul. Maksudnya bentuk scene betul. Dapat dah 1 markah. Okey. Lepas tu dia tengok sini. Kembangan ni. Dapat lagi 1 markah. Okey. Lepas tu dia tengok apa tu color ni. Period. Cukup tak 2 ekor ular? Cukup. 1 lagi markah. Mungkin 3 je lah. Itu saya kata soalan ni kadang-kadang 3, kadang 4. Okey. Lagi 1 mungkin dia nak bagikan tak ada lah kot. Sebab ni soalan simple je. Kalau soalan ni dia bubur modulus, tambah lagi 1 markah. Kalau dia bubur ni ada negatif kat sini, mungkin tambah 1 markah. Sebab ni soalan ni simple, mungkin 3 markah je. Okey, lagi 7 dekat yang lain. Tapi, katalah nombor 1 dah salah. Ni soalan ni kadang-kadang tu lah. Dia kejam sikit. Bukan kejam, kita nak semak senang. Katalah markah pertama awak dah salah. Soalan lukis saya ni, markah pertama dah salah. Markah lain tu kira kosong, tak ada. Betul-betul kan? Markah pertama awak patut awak dapat. Soalan ni semua P1, P1, P1. Kalau full mark 3 markah kan.
Tapi ni kata ni skema lah, patutnya awak dapat P1 P1, tapi katalah markah pertama dah salah. Contoh awak lukis tak kena ni, tak macam mana awak nak hilang markah pertama? Mudah je. Ni soalan. Patutnya kita sambung macam ni. Patutnya awak buat macam ni. Macam tu kan? Tapi kan dia kadang-kadang ada pelajar dia buat tak kena. Ni. Okey? Tak kena. Bila tak kena apa? Sini kosong. P kosong. Bila P kosong kat situ apa jadi? Semua ni tak payah kira. Tak dapat dah. Habis. Markah pertama salah menyebabkan habis semua tak payah kira. Untuk graf lah. Tu graf. Graf 3 markah habis. Okey, maknanya satu saya kata markah pertama sangat penting. Maksudnya graf awak kena betul. Alright, cukup dekat tu. Sekarang saya nak pergi jawab dah soalan yang kedua tu. Baik, soalan dua dia kata apa? Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Dia bagi persamaan yang merah tu. 2 pi sin 2x sama dengan x tolak pi untuk kosong x 2 pi. Nyatakan bilangan penyelesaian. Okey, sekarang kita ada persamaan. Persamaan dia saya tulis dulu. Yang ni 2 pi, mana dia? 2 pi sin 2x. 2 pi sin 2x sama dengan x tolak pi. Okey, baik. Dengar ni ni step dia. Macam mana kita nak buat. Dia bagi ni persamaan. Mana-mana soalan pun kena buat macam ni. Okey. Kita mesti kaitkan dia dengan persamaan asal kita. Sebab apa tau? Sebab ini persamaan asal kita. Kita boleh buat lukis graf ni. Okey. Persamaan asal ni, yang dia bagi mula-mula tu, kita boleh lukis graf ni. Okey, jadi kita kena ingat dalam kepala kita, bila kita nak buat garis lurus, kita punya persamaan mestilah y mx tambah c. Betul tak? Okey, tapi tak payah tengok mx tambah c lah sekarang ni. Tak payah tengok sangat. Yang penting apa sekarang ni? Yang penting kita mesti jadikan belah kiri ni y. Sekarang ni, sikit yang tengok saya highlight semua ni. Semua ni mesti jadi y. Kita nak semua ni mesti jadi y akhirnya. Okey, y equal to something. Sebab baru boleh buat persamaan. Okey, baik. Kita diberi kat sebelah ataupun persamaan asal y equal to 2 sin 2x. Ini yang persamaan asal, betul? Okey, tolong respon sekejap. Angkat tangan sebelum saya teruskan. Saya nak awak bersama dengan saya. Saya takut yang ada yang baring, ada yang tak mandi lagi. Macam-macam lah. Ada yang... Okey, ni part yang penting. Tolong bagi perhatian. Okey. Ini yang hijau yang atas ni adalah persamaan asal. Ni adalah persamaan asal. Dia suruh kita bagi, dia betul dia bagi yang ni. Dia suruh kita lukis yang ni. Tapi kita nak lukis garis lurus, kita kena bagi yang saya highlight kuning ni jadi Y. Maknanya dia jadi yang ini. Dia jadi ni. 2 sin 2x. Sebab 2 sin 2x itu adalah Y. Okey. Maknanya sekarang ni, kalau saya padam ni, macam mana saya nak bagi 2 pi sin 2x ni jadi 2 sin 2x je. Maknanya saya kena buang apa? Pi. Pi. Good. Maknanya sekarang saya perlu bahagi dengan pi. Okey. Yang ini semua pun kena bahagi dengan pi. Okey. Boleh faham tak ni? Kalau yang tak faham, saya ulang balik. Bukan tak ulang balik macam mana. Bukan bahagi pi macam tu. Bahagi pi macam ni lah. Macam tu. Bagi pi macam tu. Maknanya kenapa saya bagi pi? Tujuan saya bagi pi adalah saya nak jadikan dia 2 sin 2x je. Maknanya kalau saya potong ni dengan ni, dia jadi 2 sin 2x sama dengan yang ni jadi x per pi tolak pi per pi. Okey. Dan sekarang ini, yang belah kiri ini dah jadi apa? Dah jadi sama macam ni. Okey. Bila dah sama macam tu, baru kita boleh guna graf kita. Sebab dia dah sama.
Dia dah align masuk dalam graf kita. Okey, graf kita yang ini adalah yang dua sin dua x kan. Okey, dia dah align. Okey, baik. Sekarang kita tengok apa kita boleh buat kat sini. Ya, sana. So, x per pi tolak pi bagi pi sama dengan 1. Okey. Takat ni okey. Okey ke tak? Okey, thank you. Sekarang ni, saya ambil yang ni semua. Saya pun tulislah ni y. Y sama dengan X tolak X per pi tolak 1. Ini adalah persamaan garis lurus yang saya nak lukis kat sini. Okey, yang saya nak lukis kat sini. Okey, yang saya perlu masukkan garis satu ke dalam lukisan saya ni, garis lurus tu. Okey, tapi nak dapat garis lurus tu saya perlukan dua titik lah. Dua atau tiga titik lah. Sebab nak buat garis lurus kena ada dua titik at least lah kan. At least ada dua titik bersambung kan. Jadi saya perlu buat lah. Jadi macam mana kita nak buat? Macam biasa kita buat. Mula-mula awak buat kotak macam ni. Okey. Awak buat kotak macam ni, awak buat je lah X, Y macam tu. Okey, setelah saya ambil tiga titik. Okey. Sekarang ni, awak nak bubuh apa-apa pun, awak tengok plastik X ni. Ni ingat ingat baik-baik ya. Ni plastik X ni. Plastik X ni, kita kan ada nilai apa? Ni kat plastik X ada nilai pi dengan 2 pi kan? Betul tak? Okey, kita ada pi kat sini, 2 pi kat sini. Betul tak? Okey, ataupun kat sini kita ada kosong lah. Yang kita senang nampak kosong, pi, 2 pi. Okey, thank you. Yang mana faham sekarang angkat tangan. Okey, baik. Nilai pi, saya ulang balik ya. Nilai pi kita, nilai X kita pakai yang ada pi tu. Kosong, pi, 2 pi, pi per 2, 3 per 2 pi. Tapi tak payah buat semua. Apa buat semua pun sama, apa dapat jawab satu garis lurus je kan. Jadi kan, kita buat dua titik atau tiga titik. Yang saya buat yang senang lah, yang obvious kat situ. Kosong ada kat situ, X ada kosong, X ada pi kat situ, pi, 2 pi. Tulis dulu. Jadi macam mana kita dapat nilai Y? Kita gantilah nilai X tu. X mana X yang ini? Dengan nilai yang kita baru letak tadi. Okey. Macam mana? Saya ambil X sama dengan kosong. Kosong bahagi dengan pi tolak 1. Kosong bagi pi, kosong lah. Kosong tolak 1 dapat apa? Negatif 1. Jadi Y dapat negatif 1. Okey. Y sama dengan negatif 1. Okey. Kalau X tu jadi pi, pi bagi pi dapat 1. 1 tolak 1 dapat kosong. Kosong. Okey, kalau 2 pi bahagi pi, pi boleh pi potong, 2 tolak 1 jadi 1. Boleh? Faham tu? Kalau okey, tolong angkat tangan. Macam mana saya dapatkan titik-titik tu? Okey, thank you. So, sekarang ni, bila saya dah ada negatif 1, kosong 1, okey, saya pergi tanda titik lah. Kosong, yang ambil yang ni dulu. Kosong negatif 1 kat mana? Okey, tak mana kosong negatif 1? Kosong, alamak, saya negatif. Maknanya, sebab graf kita ni 2 kan. Jadi 1 mestilah ada dekat sini. Tengah-tengah dia lah kot. Ya. Ni 1. Ni pun 1 lah. Ni 1. Ni negatif 1 lah. Boleh lah, boleh lah. Tengah-tengah dia. Okey. Sebab titik dia yang pertama kosong negatif 1. Jadi saya bagi tanda sekarang ni pakai pen hitam ni. Kosong negatif 1 dekat sini. Boleh? Okey. Raise your hand please. Okey, thank you. Kosong negatif 1. Titik saya yang kedua, pi, X dia pi, Y dia kosong. Kat mana? X dia pi, Y dia kosong. Sini lah. Boleh? Itu adalah titik saya yang kedua. Titik ketiga adalah 2 pi, X dia 2 pi, Y dia 1. Okey, Y dia 1 kat sini lah lebih kurang. Lebih kurang dekat sini. Allah. Jatuh pula tab saya. Okey, sini. Okey, saya salah sambung lah. Okey, lebih kurang lah macam tu kan. Saya ingat. Okey, awak pakai pembaris lah. Okey, baik. Itu adalah garis lurus yang kita nak telah buat. Okey, lukiskan suatu soalan dia kata apa? Lukiskan satu garis lurus
Soalan tanya apa, kita jawab apa yang dia tanya. Dia kata apa? Lukis ni, lukis satu garis lurus. Dah lukis tak? Lukis dah. Yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi bla bla bla. Okey, dapat last kali nyatakan bilangan penyelesaian. So berapa bilangan penyelesaian dia? 3. Satu je. Macam apa tiga? Satu-satu. Yang kena dengan graf tu, jangan terpedaya dengan titik tebal tu. Titik tebal ada tiga lah kan? Betul tak? Betul. Titik tebal tu memang ada tiga tadi saya. Tapi yang kena dengan graf kita. Graf kita yang sin tu, yang orang kata apa? Intercept. Intercept bahasa Melayu apa dia? Bersilang. Yes, yang bersilang di situ. Hanya satu saja. Iaitu yang tengah tu. Maknanya jawapan kita last yang lukisan dah ada. Tulis je kat sini. Maka, alamak. Maka, tu jawapan dia. Maka bilangan penyelesaian boleh jelas sama dengan 3 dah lah. Okay. Weh, 3 lah jawapan dia ni. Sini. Itulah yang saya kata petik tebal tu. Okay, good, good, good. Tak. Saya padam yang tebal ni. Dia titik yang tebal ni mengconfusekan. Okay. Terpadam habis semua pula dah. Cap. Alamak. Alah. Cap. Okay dah. So, ini lah. 3. Betul lah 3. 1 pula je. Okay. Apa tu? Huh. Oh, sorry Aida. Janganlah marah Aida. Tu pun nak marah ke? Okay, baik. Yang lain okey, yang lain? Kenapa kita ada 3 penyelesaian? Sebab ada 3 intercept. Okay, memang Aida nampak 3 tadi ya. Bukan dia nampak yang tebal tadi. So memang hebat Aida ni. Baik, kita semua buat macam ni kat dia. Walaupun awak tak buka kamera tak apa. Semua buat macam ni dekat Aida. Fuh, power Aida ni. Sebab dia dah maju tu. Okay, baik. Kita teruskan soalan. Okay, sebelum saya teruskan, saya kena tanya dulu. Okey ke tak okey? Aida okey ya? Aida pun okey. Siti okey, Siti Wadina ni. Siti. Oh, Siti. Fatin senyap apa ni Fatin? Oh, masih loading. Oh, sian Madina. Tak apa, sabar. No, Ya, Fatin nak. cikgu. Fatin okey, Fatin? Okey. Cuma Oh, apa line saya slow. Dia macam okey. Sekarang ni, tu tak apa, no problem. Tu mas, sikit-sikit. uh, dia umpama kita tengok cerita drama ke apa, tersekat kan, rasa nak empuk TV tu. Ish, aku nak tengok cerita ni, tersekat kan. Macam tu lah. Jadi, relax. Nanti kita boleh tengok rakaman balik. Baik. Boleh saya teruskan? Boleh eh? Yang tersekat ni saya minta maaf lah. Saya teruskan je lah. Nanti awak boleh tengok balik dekat apa tu. Ni sebenarnya ni soalan dia tadi. Tapi dah tak terang tu saya salin balik. Ya Allah kan. Mana soalan. Okey, ni soalan yang seterusnya lah. Soalan yang seterusnya. Lakarkan graf Y sama dengan cos 2X untuk kosong. Untuk kosong sampai pi je. Ingat ni dia punya trik dia. Dia bagi trik sikit tu. Kosong sampai pi je. Okey, saya bagi awak seminit. Tolong lukis jap. Y sama dengan cos 2X. Senang je ni. Cos 2X maknanya ada 2 mangkuk. 2 mangkuk tapi dalam one period tu patutnya dalam one period patutnya kita ada dua mangkuk.
Tapi kita nak lukis ni separuh period je. Jadi berapa mangkuk kita lukis ni? Berapa bilangan mangkuk kita lukis? 1. Ya. Aida okey Aida? Okey. Okey, good. Kosong sampai pi. Maknanya kita separuh je. Kalau 2 pi, dua memang betul lah kita perlu 2 mangkuk. Okey, sebab satu lengkap penuhnya adalah 2 pi. Okey, soalan selalu kita buat tu, yang dia bagi tu memang untuk penuh lah. Tapi sebab kita tengok dia trik kat tepi tu. Dia kata, tak payah lukis semua. Kosong sampai pi je. Okey, jadi saya anggap awak dah lukis dah. Saya pun lukis sekarang ni. Okey. Soalan dia tadi apa? Y cos 2x. Y cos 2x. Okey, tulis sikit kat sini. Kosong x sampai pi je. Okey. Jadi macam saya kata kat awak itu, kalau kita belajar 2x, 2 pi ni, 2x ni maknanya dia adalah bukan 2 ekor lah, 2 mangkuk. 2 buah mangkuk. Yang perlu diletak. Maksudnya kalau saya lukis penuh ni, kalau saya lukis penuh, sini pi, sini 2 pi. Saya kena lukis 2 mangkuk, maknanya saya kena buat macam ni. Kalau saya buat sini 1, sini negatif 1 kan. Okey, kalau penuh saya kena lebih kurang macam tu lah kot. Boleh lah. Lemak lain penuh je. Katalah boleh lah macam tu kan. Ni kalau 2 pi ni yang kita belajar sebelum ni. Kalau penuh. Tapi soalan tu nak sampai dekat ni je. Maksudnya kita punya sampai sini je. Kita punya lukisan ni, kita tak mau dah yang sebelah sana. Okey. Apa jadi kalau buat juga? Jawapan dia kita kena potong markah lah. Awak akan dapat markah tapi awak akan dipotong di akhirnya. Maksudnya macam kena potong tu macam salah juga lah sebenarnya. Okey. Dia akan right, betul, lepas tu dia tolak satu. Macam tu cara dia lah. Okey, jadi macam ni, kalau awak buat penuh ni salah lah. Tapi sebab saya nak tunjuk kalau kita belajar soalan ni kalau penuh macam ni lah. Okey, kalau soalan tu 2 pi. Tapi oleh kerana dia nak 1 pi, kita boleh padam lah. Ni semua padam. Padam. Okey, so kita punya garis sampai dekat ni je. Sini boleh bubuh pi per 2. Ni yang kita punya apa tu, kita punya graf yang sepatutnya lah. So sini y, sini pi, sini x lah. Dia bergantung tau. Setengah orang dia buat kadang-kadang dia buat ni pi per 2 kat sini. Atau kadang-kadang dia punya pi dia, maksudnya sini lebar. Kalau sini lebar, so graf awak akan jadi lebar lah. So dia akan jadi boleh jadi macam ni juga. Kan dia sebab sini boleh jadi satu dengan satu kan. Yang penting nilai tu betul lah. Okey. Dia tak mesti jadi berhujung macam tu. Kan? Kalau awak buat panjang besar lagi, sini awak buat sini, sini pi per 2. Awak buat sini pi. Jadi sini pula awak buat satu pendek je sini. Jadi satu. Dan jadi graf awak akan jadi macam tu lah. Betul juga ni. Sebab dia kelebaran tu memainkan peranan. Betul tak? Boleh faham cakap ni? Tolong raise your hand please.
Okey. So kita ada dua graf yang sama sebenarnya. Saya padam yang atas ni. Okey. Awak boleh pakai yang kiri dan kanan sama je. Ni jawapan ni mana-mana pun betul. Okey, yang membezakan dia punya skala tu. Pi per 2 pi tu yang menyebabkan dengan satu dengan satu tu jarak dia sebab kita yang letak. Okey, kalau nak tepat kena letak apa tu atas kertas graf lah. Okey kan? Baru kita dapat semua orang sama. Okey, jadi sekarang ni sebab soalan sketch lakarannya kita yang buat dia, kita lakar bagi betul lah. Okey. Tapi jarak dia jangan bawah atas tak sama dengan bawah pula. Dia kena sama lah. Okey, baik. Selesai dah yang tu. Kita pergi pada soalan seterusnya. Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Kita bagi persamaan baru. Okey, macam biasalah. Kita bagi kat kita sini 2 cos 2x sama dengan 1 tolak x per pi. Okey. Awak menyalin ke tu? Yang mana tengah salin dengan gigih tu saya ucapkan terima kasih lah. Bagus lah. Okey. Yang mana menyalin tu. Okey. Yang mana tak mau salin lagi. Tak mau salin awak boleh screenshot. Okey. Screenshot pun boleh. Ataupun awak nanti nak salin pun boleh kan. Ada orang dia ambil video dia nanti dia salin. Terpulang lah macam mana pun. Inilah zaman norma baru. Cikgu tak boleh kata macam tu je betul. Macam-macam cara betul. Janji awak buat je. Okey. Ni soalan dia. Persamaan yang dia bagilah untuk kita lukis atas persamaan tu. Jadi macam saya kata tadi lah. Macam mana pun kita kena bagi sama dulu. Sama macam mana? Yang ini. Ini kena bagi sama ni. Kita kena buang apa tu? Kita kena buang 2 tu. Okey, kita kena buang 2. Bukan 2 buang 2. Kita bahagi 2, dia hilang lah. Tu maksud buang tu. Kita bahagi 2, dia hilang lah. Okey. Jadi macam mana kita buat dia? Okay, macam ni. Saya letak ni. Saya bahagi 2. Okey, sebab saya nak menghilangkan 2 supaya dia jadi cos 2x je sama dengan kita punya persamaan. Okey. Sebab persamaan tu y kita bagi jadi y. So, bila kita bahagi 2 sini, kita kena bahagi 2 untuk semua pula. Semua kita kena bahagi 2. Ataupun kita buat ni bahagi 2, ni pun bahagi 2, duduk sebelah je 2 pi. Boleh tu, boleh faham tu. Ni cara yang paling senang lah. Kiri kanan kita bagi 2. Boleh lah. Kita bagi 2 semua lah persamaan Kita bagi 2. Jadi macam ni saya boleh potong. Okay, so dia akan jadi apa yang tertinggal adalah cos 2x sama dengan 1 per 2 tolak x per 2 pi. Tak boleh buat apa dah tu. Dia macam tu je lah. Okay. Ya, tapi kita buat lagi satu. Cos 2n ni tadi saya kata sama dengan apa? Cos 2n ni sama dengan apa? Dia sama dengan apa? Dia sama dengan cos 2n sama dengan y. Bang. Okey, dia sama dengan apa? Tak apa, good traffic. Saya memang perlukan respon. Taklah tak apa. Cos 2n sama dengan apa? Y. Jadi saya ganti dah sini y. 1 per 2 x per 2 pi. Sebab apa saya perlukan y ni? Sebab saya nak buat garis lurus. Yang saya beritahu tadi, nak buat garis lurus kita kena ada y equal to something. Boleh? Kita tak boleh ada cos-cos apa semua. Kalau cos dia akan jadi graf cos lah. Sin kena jadi graf sin lah. Betul tak? So bila kita nak bagi dari garis lurus, kita kena tukar cos, sin tu semua jadi y. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Sari y sama dengan setengah tolak pi per 2 pi ni adalah persamaan kita. Jadi kita perlukan berapa titik? 2 atau 3 titik lah. Okey. Jadi awak perlu buat kotak lah. Okey. Macam saya tu buat tadi. Jadi katalah saya tengok kat sini. Saya buat, sebab ni dekat kat sini, saya buat kat sini lah. Okey. Saya tengok. Saya buat kotak. Sini saya buat X. Sini saya buat Y. Okey. Setelah saya tengok kat sini. Macam tadilah senang kita buat 3. Satu ada kosong. Jangan buat tempat yang tak ada. Awak tengok graf dulu. Pi per 2 ada kat situ kan? Pi per 2. Satu lagi dengan pi. Yang pergi buat pi lagi 2 pi sudah. Tak ada. Okey, buat apa yang ada dekat X. Dekat yang kita nampak tu ni X. Ini Y. Okey. Baik, bagi tahu saya. Y sama dengan, bila X sama dengan kosong, jadi apa? 1 per 2.
Tak, pakai pen merah. Jadi 1/2. Terima kasih. Kalau pi per 2 pula duduk dekat tempat X, dia jadi apa? Nak kena buat tu. 1/2 tolak X tu jadi pi per 2. Bahagi dengan 2 pi. Okey, kita ambil yang ini. Pi per 2 darab. Tapi saya lagi tak faham pula kan. Bahagi 2 pi macam tu kan. Jadi, kalau saya tukar darab jadi apa? Pi per 2. Kan? Boleh? Potong. Potong. So, jadi berapa? 1/4 eh? 1/4. Silap. Cikgu tak tolak lagi. Tak tolak lagi. 1/2 tolak 1/4 dapat apa? Kalkulator lah. Kalkulator canggih awak tu. Dapat terus jawapan. Mana kalkulator? Dapat 1/2 juga? Ni dapat 1/4. 1/4. Dapat? 1/4. 1/4. Dia, yelah bukan negatif lah. 1/4. Okey, baik. Sekarang saya tukar pi pula. S tukar dengan pi. Saya boleh potong atas bawah. Jadi maknanya setengah tolak setengah lah kan? Jadi apa? Kosong eh? Kosong. Kosong. Okey, jadi saya kosong setengah. Titik yang pertama. Kosong setengah. Setengah tu positif. Maknanya tengah-tengah ni lah. Sini lah. Dah tu satu mestilah tengah-tengah kan. Setengah dia kan? Tengah-tengah ada setengah. Jadi satu lagi pi per 2, 1/4. Positif lagi. 1/4 tu kat mana agak-agaknya? Oh, 1/4 lagi kecil pada 1/2 kan. Lebih kurang sini lah. Lebih kurang lah. Satu lagi. Kosong. Tu bukan dia ni. Okey. So, pakai pembaris, sambung. So, kita ada nak tanya kat Aida. Lagi Aida marah. Aida, berapa bilangan penyelesaian dia? 2. Ya, yeah, very good. Kali ni betul dan tadi pun betul. Kat sini ya. 1, 2. Okey, boleh? Jangan seronok lagi, tulislah bilangan penyelesaian sama dengan 2. Belah, dia nak itu je. So, 2 markah je pun. Dia bukan peduli yang buat cerita-cerita panjang-panjang kat sini. Bukan. Dia nak apa tau? 2 markah tu. Garis lurus ni betul. Bilangan penyelesaian betul. Dah, itu je. Tapi nak dapat tu awak kena buat kerja-kerja tepi ni. Okey, persamaan semua kena buat betul. Okey. Sebab tu saya kata 2 markah atau 3 markah lah. Bergantung kepada persamaan. Dia ada 2 atau 3 markah. Selalunya saya jumpa dalam SPM, apa pelajar buat? Ni pelajar maraton ni, SBP, SPM pun ada. Dia akan buat lukisan ni dengan penuh bergaya. Ni pelajar lemah lah, pelajar pandai dia buat semua. Pelajar lemah. Dia boleh buat ni, tapi dia tak boleh buat yang garis lurus ni. Bilangan Malaysia dia tak dapat buat. Okey? Dia tak dapat buat. Jadi dia akan hilang 3 markah itu ataupun 2 markah. Okay, jadi ini membezakan pelajar yang nak dapat A plus ataupun A minus. Yang saya kata tadi, awak mungkin dapat A. Nak turun sikit A minus ni bila awak tak boleh buat serta-serta something. Orang lain boleh buat, awak tak boleh buat. Bila orang ada perbezaan kat situ. Dari segi kemampuan awak menyelesaikan masalah. Jadi menyebabkan grade tu bertukar dengan orang lain. Ada orang yang boleh buat semua dapat banyak. Awak dekat tu je. Tapi sekarang ni saya nak semua orang boleh buat yang ni. Bukan susah pun. Kan buat kotak-kotak apa semua ni kan. Jadi masalah saya satu je soalan ni. Kalau graf awak memang dah salah. Awak buat garis macam mana pun tak jadi. Sebab apa? Graf awak dah salah. Okay, jadi graf tu jangan salah lah. Okay. Are we good? Tolong raise your hand please.
Okey, good. Saya cari soalan lain pula. Soalan yang ala-ala ala-ala ni sikit, SPM sikit. Kita akan bincang ni je hari ni sampai habis kelas. No problem. Kita dah saya ambil kat soalan C ni lah. Ni. Nampak tak? Kau tak nampak? Tolong beritahu saya. Saya dah scan paling bagus ni. Tak nampak juga. Kabur. Nampak Kabut. blur tu. Nampak Blur, blur sikit. Aduh. Boleh salin tak? Boleh baca dia. Sekejap saya betulkan yang mana tak nampak. Yang ni Y sama dengan negative sin 2x. Kosong sama X sama dengan pi. Okey tak? Yang bahasa Inggeris tu tak peduli lah. Bahasa Melayu je. Lakarkan graf Y sama dengan negatif sin 2x untuk kosong X sampai pi. Boleh? Nampak? Boleh. Alright. Sekarang ni yang soalan nombor 2 dengan menggunakan paksi yang sama, lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Ini persamaan dia yang penting persamaan tu. Sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. Ni. 2 sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. Untuk kosong x pi. Nyatakan bilangan penyelesaian. Okey, yang penting persamaan tu lah. Nak buat macam tadi je. Okey, betul tak? Okey, tolong raise your hand kalau okey, soalan okey. Okey, thank you. Okey, tolong buat. Okey, saya bagi buat seminit atau 2 minit. Buat takat mana yang boleh je. Lepas tu saya buat jugalah macam biasalah. Cuma saya nak buat tu. Zoom out cikgu nak screenshot. Alright. Senang je ni. Negatif sin 2x ni. Dah. Kalau dah tolong raise your hand. Saya tunjuk. Bukan saya tunjuk. Saya present jawapan saya pula lah. Saya awak check dengan awak punya jawapan. Okey. Baik. Saya nak apa Y sama dengan negatif sin 2x. Okey, tak apa. Kat tepi ni Y sama dengan negatif sin 2x. Okey, sampai pi je. Itu yang poin penting tu. Sampai pi saja. Jadi sampai pi tak payah sampai buat 2 pi. Ataupun dengan kata lain, 2 ekola ni untuk 2 pi, betul tak? Sin tu. Jadi sekarang ni sin 2x ni untuk 2 ekola. Sekarang kita kosong sampai pi je. Jadi berapa ekola kita nak lukis sekarang? Ekor. Yes, seko saja. Jadi, setelah saya buat besar sikit, sini akan jadi pi per 2. Sini akan jadi pi lah. Tak perlulah buat sampai 2 pi. Okey, kita nak lukis seko je. Okey, dan kita tengok tak ada nombor kat depan tu. Tapi ada negatif. Okey, apa maknanya? Balik. Okey, dia terbalik.
Okay, selalu graf kita sepatutnya macam ni kan. Okay, selalu macam tu. Macam kita terbalikkan dia. Terbalikkan maksudnya macam ni. Yang merah ni. Okay, jadi kita pun lukislah terbalik. Sound effect penting. Apa dia? Sound effect tu penting. Betul tu. Sound effect ni penting ni. Alright. Tak betul ke tu? Kalau tak betul, kita boleh betulkan dengan ubah kat sini. Biar kita yang buat dia. Biar dia ikut kita. Ha. Ish. Dipadam semua pula dah. So, sini 1, sini -1. Jadi, dah terbalik dah tu. Betul lah tu. So, sini Y, sini X. Okey. Dapat dah markah ni. Tolong raise your hand. Kalau sama dengan awak punya, tolong raise hand. Kalau tak sama pun tak apalah. Awak pun betul lah balik kan. Beginilah kehidupan. Okey, thank you. Ramai yang raise your hand ni. Terima kasih. Siti Wadina loading lagi ke? Sian Siti Wadina. Siti? Oh, Siti. Tolong sian Siti Tak apa Siti bersabar. Banyak-banyakkan bersabar. Nanti ambil video ni saya hantar ke apa ke, saya buat dalam grup, nanti tengok balik. Okey. Inilah cabaran untuk orang yang ada masalah, tapi kita jangan anggap ni jangan bagi dia melemahkan kita. Kadang orang alamak tak boleh belajar lah, nilai tak okey. Jadi dia tak mau belajar. Kan? Ataupun lain dia menyalahkan macam-macam lah, lain tak okey lah. Jadi ini semua cabaran, okey? Cabaran. Jadi kita mesti overcome the problem supaya kita tak tenggelam dengan masalah tersebut. Baik, kita nak teruskan bahagian kedua ni dengan menggunakan paksi yang sama. Okey, lukiskan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 2 sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. Okey. Jadi sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah saya perlu jadikan dia macam tadilah. Tak, saya kena salin dulu kat tepi ni. Persamaan yang dia bagi kat kita tadi 2 sin 2x tambah x per 2 pi sama dengan kosong. Ini dia bagi. Okey, sekarang ni kita nak kena buat apa? Kita nak kena sebelum awak buat benda tu awak perasan aja sini sama dengan kosong. Kan? Tak boleh tu. Tak boleh. Dia tak boleh sama dengan kosong. Dia mesti kita kena hantar x 2 pi tu ke hantar tempat dia lah maksudnya. Kita selesaikan dia jadi macam ni. 2 sin 2x sama dengan jadi negatif x per 2 pi. Ni betul. So, tu semua trik dah tu semua. Dia nak tengok kita boleh tahan pressure ke tak. Okey. Itulah soalan, kadang-kadang dia bagi pelik-pelik sikit supaya kita nak tengok kita boleh buat ke tak boleh buat. Jadi sekarang alamak cikgu ajar macam ni, keluar macam ni, alamak tak boleh buat. Dia macam tu lah. So kita mesti menggunakan inovasi, critical thinking untuk selesaikan benda-benda ni semua. Baik, sebab kita punya persamaan y equal to something sama dengan x something. Kalau kuadratik ke persamaan linear ke, dia mesti y equal to mx plus c. Mx maksud x selalunya duduk belah kanan lah. Y duduk belah kiri. Y solo duduk belah kiri. Cumanya y kita sekarang ni sama dengan yang ni. Yang ni. Ni y kita. Yang saya highlight tu . So macam mana kita nak bagi dia jadi macam tu, kita kena buat satu-satu. Pertama kita ada kat situ 2 sin 2x, tapi kita ada 2 tu. Kita buang 2 dulu.
Dia buang satu-satu. Nak buang serentak pun boleh. Tapi saya tunjuk pelan-pelan lah. Okay, tunjuk satu-satu. Okay, nanti dah cekap nanti awak buang sekaligus pun boleh. Okay, first kali kita bahagi dulu dengan 2. Bila sana bahagi 2, sini pun duduklah 2 kat celah ni. Okay. Apa dia jadi? Potong lah. Sebab tu lagi tujuan dia. Tu dia kita tulis balik. Sini akan jadi sin 2x sama dengan negatif x per 4 pi. 2 kali 2, 4. Kalau okey, tolong raise your hand sekarang. Okey, bagus. Terima kasih. Sekarang ni ada problem lagi. Apa dia yang ini? Negatif. Negatif. Yes. So, macam mana kita buat? Kita kali negatif lah. Kali negatif 1. Okey, kita kali dengan negatif 1 kat sini. So, apa akan jadi? Dia akan jadi, sini akan jadi negatif sin 2x. Yes, negatif dan negatif jadilah positif. X per 4 pi. Okey ke tu? Orang kat sana semua okey ke? Okey nah. Adi okey Adi? Boleh. Oh, boleh lah. Ya, Adi lain macam boleh Adi hari ni. Betul ke boleh tu? Keberangan ke apa tu? Betul Adi Alhamdulillah boleh. Okey, bagus. Negatif sin 2x adalah y So saya guna y di sini sama dengan x per 4 pi. Boleh? Alamak buruk yang tulisan. X per 4 pi. Ya, dah makin cantik. Okey nah. Kenapa jadi y tu? Kenapa jadi y? Sebab negatif sin 2x tu sama dengan y. Yes, terima kasih. Ya, ni kat sini Negatif sin 2x ni adalah sama dengan y. Jadi kita pun tukar y. Sebab kita nak jadikan garis lurus kena y Tak boleh sin ke cos ke tangent tak boleh. Okey, boleh? Terima kasih Aliana, angkat tangan. Yang lain okey? Auni okey, Iman okey, Afiq okey, Fatihah okey. Yang tak angkat tangan tu saya tak tahu Syairah tu apa jadi Syairah. Syairah apa? Okey Syairah. Syairah Lena ke? Malam saya tengok bola pukul 3 sampai pukul 5. Elok lagi mata saya ni. Tapi lepas ni tak tahulah. Okey, baik nah. Syairah ni okey ke tak okey Syairah? Cuba bagi tahu saya. Risau pula saya tengok Syairah senyap ni. Syairah? Oh Syairah. Sudah. Lena lah ni. Okey, baik. Tak apalah lagi Syairah. Tak ada kat situ pula. Saya nak buat garis lurus ni. Okey, saya nak buat garis lurus. Jadi saya perlukan kotak macam tadi, iaitu saya perlu buat kotak kat sini. Macam biasalah Buatlah 3 titik. Sini X, sini Y. Okey, X kita ada pi per 2 dengan pi. Macam biasalah saya buat selalu kosong pi per 2 dengan pi. Okey, jadi kalau kosong X saya apa jadi dekat Y? Kosong bagi kosong, kosong lah no. Kosong lah. Kalau X tu jadi pi per 2, macam mana? Jadikan darab dulu. Buatlah pelan-pelan kan. X tu saya ganti dengan pi per 2 bahagi besar 4 pi. Macam tu. Jadi pi per 2 darab dengan 1 per 4 pi. So potong pi dengan pi. Jadi dapat 1 per 8. Okey. Boleh. So sini 1 per 8 lah. Saya buat pelan-pelan ni. Okey ke tak okey? Okey. Alright, thank you. Lepas tu, kalau pi pula, X tu jadi pi. Pi potong dengan pi jadi 1 per 4 je lah kan? Ya. Okey, yang mana senang saya tulis terus lah kan. Senang je pun.
Okey, baik. Dah ada dah. 1/8 dengan 1/4. Sudah. Jenuh kita nak kena buat pecah-pecah 1/8 dengan 1/4 tu. Okey, baik. Titik yang pertama kosong. Okey, ni senang lah. Saya pakai pen warna biru pula lah. Kosong ni tanda je lah kat sini. Titik yang pertama kosong kosong kat situ lah. Titik yang kedua, pi per 2 tu ada 1/8 tapi dia positif. Okey, jadi macam mana tu? 1/8. Sekecil mungkin. Sekecil mungkin lah. 1/8 ni satu. Awak nak kena bagi 8. 8. Ada 8 apa tu? 8 tagat orang panggil. 8 tagat tu sekecil yang boleh lah. Katalah kat sini kot. Okey, lepas tu 1/4. 1/4 tu sama juga buat 4 tagat pula. 4 tagat lebih kurang 1/4 naik sikit lah. Kalau 1/2 tengah-tengah kan. Kurang sikit. Suku je. Lebih kurang lah. Ni pun tinggi juga rasanya. Boleh nak rendah sikit, rendah je lah. Okey. Alamak. Sudah. Mana dia? Ni dia. Tak kena. Ish. Boleh lah kot. Tu ni adalah garis lurus Y sama dengan X per 4 pi yang kita buat tadi. Okey. Tapi tu bukan titik-titik tu bukan dia punya apa tu? Dia punya intercept. Apa dia yang apa cakap? Intercept tu apa? Persilangan. Yes, bukan persilangan dia. Persilangan dia yang pen warna hitam ni. Yang ini, yang saya pangkah ni. 1, 2. Soalan dia. Yang ketiga tu ada tak? Ada lah. Sebab kalau tak ada, maknanya awak punya graf salah lah. Graf mesti mula pada kosong kan? Okey, mesti ada lah. Graf mesti mula untuk sin ke, untuk graf sin, dia mesti mula kat kosong. Okey, jadi kalau awak tak ada tu, kalau graf awak pun salah. Jadi kena ada lah. Tu dia ada 3 lah bilangan penyelesaian dia. Maknanya bilangan penyelesaian sama dengan 3. Boleh? Kita dah habis waktu dah. Sekarang lepas ni waktu apa sekarang ni? Sejarah. Sejarah. Cikgu dah buat ke? Okey. Cikgu tengah tunggu ke? Pergi latihan. Okey, tak apa. Sekarang ni, saya akan buat lagi satu soalan. Boleh Satu je soalan. Boleh kan? Boleh. Boleh lah. Satu lagi soalan. Tak boleh. Tak boleh? Boleh, lah. boleh. Okey, baik. Satu je soalan lagi. Tapi sebab saya dah buat cos, saya dah buat cosine, dah buat. Saya nak buat satu lagi, saya tak buat. Tu, tangent. Nak buat lagi satu. Contoh-contoh yang ada kaitan dengan tangent. Okey, lepas ni saya bagi kat awak 1-2 soalan. Sebelum ni saya bagi awak berapa soalan Yang lukis tu berapa soalan saya bagi? 5. 5 soalan. Yang hantar kat saya 3-4 orang je. Okey, jadi dia sangat tak tahulah pasal apa, susah ke apa ke. Jadi hari ni saya kurang lagi. Nak tengok berapa ramai boleh hantar. Mungkin dengan mengurangkan akan menyebabkan ramai lagi hantar kan. Hari ni mungkin lepas ni hari ni saya bagi 3 je soalan. Dia nak tengok. Sian yang hantar lah. Yang hantar tu dia setia macam Fatin. Dia yang hantar awal selalu. Habis kelas dia hantar terus. Dia buat terus. Dia tak ada tunggu-tunggu dah. Yang lain ni ada yang tunggu tengah-tengah malam kan. Ada yang tunggu sampai hujung-hujung dekat-dekat nak kelas baru nak hantar kan. Ada yang tak buat apa pun ada kan. Jadi kesian kat orang yang buat mula-mula tu lah. Okey, jadi macam itulah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya nak bagi ramai buat kan. Saya rasa 5 soalan tu taklah banyak sangat. Boleh je lah patutnya. Tapi ramai juga tak boleh buat. Ramai tak boleh nak hantar. Mana soalan dia? Yang melibatkan tangent. Ni sign juga.
Ni pun ada dua soalan tangent. Tak apa. Satu saya ajar, satu saya bagi kerja rumah. Okey, baik. Lakarkan graf Y sama dengan negatif 2 tan theta. Untuk theta sampai 0 sampai 2 pi. Okey, yang ni kita senang je lah. Yang ni dia tak ada apa-apa yang trik sangat. First kali ni kita ada graf tan. Kita kena hafal graf tan dulu. Okey, 2 ni tak beri kesan. 2 tak beri kesan. Ada nombor depan tan ni tak bagi 3 ke 5 ke, dia tak beri kesan. Awak tak boleh buat pun sebab dia infinite kan. Tangent ni sampai infinite. Okey. Jadi dia tak beri kesan nombor-nombor depan dia. Tetapi negatif beri kesan. Negatif dia akan terbalikkan kita punya tangent. Okey, jadi kita try buat dulu. Tepi ni saya salin. Soalan dia adalah y equal to negatif 2 tan theta. Okey, 0 darjah sampai theta sampai 2 pi. Okey, 0 sampai 2 pi. Jadinya graf asal tangent kita macam sekejap saya lukis dulu. Macam ni. Selalunya kita buat macam ni lah, ni pi. Kalau untuk tangent selalunya kita kena buat semua. Kita tak tinggal lah dia punya ni. Selalunya kita buat semua. Sebab apa? Sebab semuanya ada asymptote lah apa semua kan. Jadi kita buat semua lah. Jadinya kalau ikutkan graf yang asal dia macam ni. Macam ni. Betul. Macam ni. Betul. Macam ni. Ni graf asal lah saya kata ni. Kalau tangent biasa, tak ada negatif. Okay, kalau tak ada negatif. Betul dia macam tu. Ni cukup lah satu period. 3 ni kena ada heavy ni. Okay. 3 jalan ni kena ada. Kalau satu period. Tapi oleh kerana dia negatif, semuanya kita terbalikkan. Okay, saya terbalikkan. Macam mana terbalikkan dia? Sekejap. Alamak. Macam ni. Terbalikkan maknanya saya kena buat macam ni. Terbalik. Tadi dia kat atas, so dia macam ni. Macam tu. Terbalikkan. Okay, tadi dia macam ni. Alamak. Tadi dia macam ni kan. Sekarang ni saya kena terbalikkan. Dia akan jadi macam ni. Alamak. Terjatuh lagi. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu dia akan jadi ini bola lain ni. Lepas tu tadi dia macam ni kan. Sekarang dia terbalikkan. Okey. Buruk benar. Tapi macam itulah lebih kurang. Terimalah hakikatnya. Inilah lukisan yang saya boleh buat. Okey. So ada asymptote, ada. So yang saya kata tadi ada 2 tu, lantaklah tak boleh. Saya kata dia tak memberi kesan. Tapi yang kena ada kat sini Y, sini 0, sini X kena ada lah. Okey. Bukan X lah. Itu bukan X. Theta. Yes, theta. Theta. Sebab kita pakai theta, tak pakai X. Alright. Dah siap lah graf kita ni. Okey tak? Tolong raise your hand, please. Awak kena boleh lukis yang kosong tau. Cosine dengan tangent. Yang Y sin X, Y equal to cos X, tangent Y equal to tangent X. Yang kosong tu. Okay, yang basic, awak mesti boleh lukis. Barulah boleh lukis yang lain-lain ni. Terbalik ke apa, baru boleh lukis. Faham tak? Awak kena hafal dulu yang asas. Baru boleh kita terbalikkan lah. Apalah. Sudah main babai-babai pula dah ni. Sekejap lagi lah nak babai. Sabar Sat. Sikit lagi. Okey, baik. Kita pergi soalan yang seterusnya. Dia bagi kat kita
Ni saya tengok persamaan dia je lah, senang. Nak cepat. Ni persamaan dia. Okey. Masih lagi sampai 2 pi. Tapi dia bagi kat kita pi. Saya tulis kat sini. Pi tan theta tambah theta sama dengan kosong. Okey. Jadi kita nak bagi jadi pi tan theta. Pi tan theta tambah theta ni, kita kena jadikan dia negatif 2 tan theta. So, langkah pertama, kita, macam saya kata tadi, kosong mana boleh kosong kan? Tak boleh kosong, yes. Theta. Very good, Aida. Aida ni kena cakap je, saya dia merajuk. Betul-betul, Aida. Good. Yelah, cikgu. Okey, baik. Pindahkan theta. Betul lah tu. Sebab kita bagi tahu tadi, kita tak boleh dia sama dengan kosong. So, pi tan theta sama dengan negatif theta. Okey. Seterusnya, dah dapat negatif tu, saya nak bagi jadi, saya nak bagi sekarang ni, negatif 2 tan theta. Saya nak kena buang pi tu pula. Okey. Buanglah pi tu. Buang tu bukanlah masuk buang. Maksudnya kita bahagi dengan pi. Okey, boleh potong. So, jawapan dia tan theta sama dengan negatif theta per pi. Okey. Sekarang ni saya nak kena bagi jadi negatif 2 tu. Maknanya saya darab bila negatif 2 kan. Okey, darab negatif 2. Okey, darab negatif 2. So, awak terus dapatlah. Negatif 2 tan theta sama dengan negatif dan negatif jadi positif. Okey, negatif dan negatif jadi positif. Dia jadi apa? 2 theta per per pi. pi. Okey, good. Lepas tu last kali kita tukarkan negatif 2 tan theta ni dengan y. Sama dengan 2 theta per pi. Okey, inilah kita punya persamaan garis lurus lagi nak buat. Okey, boleh? Raise your hand please. Alright, good. So, saya pergi nak buat tu, saya kena tengok titik dulu. Saya buat kotak macam biasa. Sini X, sini Y. Sini kita tengok awak sebenarnya ada banyak ni. Awak ada banyak kosong. Ambil yang senang-senang lah. Okay, yang tak serabut kepala awak. So, ambil je lah kosong yang tengah-tengah. Kosong, pi, 2 pi. Okay, tengah-tengah. Kosong, pi, 2 pi. Sama banyak. Okay, nak ambil semua pun boleh sebab saya nak cepat. Kita 2 titik je kita nak kan. Tadi, kita gantikan X sama dengan kosong di situ, dapat apa? Kalau X jadi ganti kat theta tu, bukan X lah, saya selalu letak X, dah terbiasa kan, X. Sekejap. Theta. Jadi theta tu kalau kosong apa jadi? Kosong lah juga kan. Okay. Kosong bagi something kosong lah. Okay, tu kalau theta tu jadi pi, pi bagi pi, jadi tinggal 2. Yes, terima kasih. Lepas tu kalau jadi 2 pi, 4 dah. 4 pi per pi. Jadi potong pi dengan pi potong, tinggal 2 kali 2, 4. Okay, good. Jadi kita ada 0, 2, 4 kita punya titik kat Y. Jadi saya nak pergi dah ni. 0, 0. Saya pakai pen warna biru ni. 0, 0 sini. Lepas tu pi dengan 2. Okay, mana pi? Pi 2. Jadi awak nak tanda 2 ni, awak kenalah buat juga dia punya ni. Tadi saya tak buat kan. Buat aje lah kan, kena ada. But tan dia tak perlu ada, tapi sebab kita nak buat garis lurus, kita nak tanda paksi Y kan, jadi kena ada jugalah. Kata saya buat sini 1, sini 2. Sebab dia ada 4 sekali tu. Kita boleh buat sini 2, 4 lah. Sini 2, sini 4. Sini jadi negatif 2, sini jadi negatif 4. Jadi saya pergi dekat pi dengan 2 dulu. Pi dengan 2 kat sini.
Pi 2 dekat sini. Okey, lepas tu saya ada lagi. Confuse lah pakai titik macam ni kan. Sebab tu yang bila saya tanya berapa titik semua buat dia. Kalau saya pakai pangkah dah senang kan. Macam tu. 2 pi 4. 2 pi 4 sini lebih kurang lah. Okey. Saya pangkah-pangkah tu nak buat garis lurus eh. Lepas tu sambung. Okey, sekarang ni saya pakai pen warna hitam ni untuk tengok berapa titik ada. Okey, sini kena ada lah. Jangan lupa sini kena ada. Sini kena ada. Sini kena ada. Okey, jadi bilangan penyelesaian dia adalah bilangan penyelesaian equal to 3 lah. Jawapan akhir. Boleh? 5 saintis, are you okay? Okay. Okey, baik. Jadi sebelum saya tamatkan kelas, saya akan minta awak buat soalan lah. Jadi apa kata saya bagi sekarang. Soalan yang pertama. Ataupun sekejap lagi lah. Lepas ni macam sekejap lagi saya akan buat proper sikit. Bagi nampak cantik sikit. Saya tangkap gambar lain sebab tak clear. Saya tangkap gambar soalan lepas ni. So setakat tu dulu. Boleh on camera nak snap, nak screenshot boleh? Hari ni boleh? Kamera rosak. Aida, yelah kamera rosak. Ya Allah, tak boleh buka. Hang pakai tu software Iridium tu apa pakai tu tukar je setting balik kat kamera Ya, biasa. dah tukar. Dan install apa apps tak boleh. Memang tak boleh. Dia dah gelong. Ya ke? Ya Allah ya Tuhan. Okey, tak apa. Hang okey lah. Orang lain. Meh on kamera cepat. Okey dah buka kamera dah. Okey Afiq. Saya nak screenshot sekali ya. Alah Zira tu, ya Allah nak screenshot je terus line slow. Okey lah kenangan ni, kenangan. Sekejap, saya nak tutup saya punya ni dulu. Presentation ni. Okey, terima kasih yang dah on kamera. Saya akan snap sekarang. Cepat-cepat ada masa lagi. Okey, Bazir, terima kasih. Macam-macam lah. Okey, Iman duk berjalan. Iman dah jogging ke pagi-pagi ni? Tak lah, saya dalam rumah. Macam berjogging ya. Tak Okey. Alright, saya screenshot sekarang tolong senyum 1, 2, 3. Apa Fatin gambar ni? Alah sekali lagi. Adi Imran ni kacau lah. Sekali lagi 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih 5 saintis hari ni, hari Isnin, 28 bulan. So kita jumpa lagi pada hari Jumaat sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Alright. Cikgu, Ya. yang video tu apa kata cikgu hantar je dalam grup? At least siapa Oh. nak tengok boleh tengok, siapa tak tengok ni nak kena PM cikgu. Okey. Saya yang PM saya ingat, yang PM saya tu yang nak saya malas nak hantar itu. Tapi yang PM kalau hang bagi cadangan jadi tak apa, saya hantar semua. Kalau cikgu letak tak payahlah ramai-ramai PM cikgu dah. Okey. Okey. Terima kasih cikgu.
Okay, bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.